Hai. Hai, Assalamualaikum. Alright, kita Okay. dah live. Apa khabar semua? Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ini hari Isnin. Episod yang pertama untuk minggu ini. Yes. Okay. Okay, Alhamdulillah ramai yang dah masuk. Ada ramai yang dah masuk tu. Sorry kita lambat about Yes. 20 minutes ya. Hari ni terlambat sikit, maklum. Dalam Monday 3 hari, blues. yes, Monday blues lah. Jangan mandi blues, okay? yang tengah bekerja jangan mandi blues, tengok kita punya live happy hari ni, okay? Yes. Tu dah ada dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, hari ni kita nak bake again. bake, Hari Khamis minggu lepas Kita kita bake. bake juga Kita bake cake. Yes. Ya, Hari ribena ni cake. kita bake, Kita kita bake. buat tart. Ada crust. Kita buat tart ya. Okay, kita tunggu ramai lagi yang masuk baru kita start seperti biasa. Harapnya you all have had a wonderful weekend. Minggu lepas hujung minggu harapnya semuanya berjalan lancar kan? Okay. Assalamualaikum. Hi from Brunei. Hi orang Brunei. Sorry nama I tak nampak. Adinda. I nampak Adinda depan je, belakang I tak nampak. Minta maaf. Okay. Pun rakan daripada Singapore pun ada. Hai orang Assalamualaikum Singapore. Chef and Bella. Love. From Singapore. Okay. Hai orang Singapura. Kita nak masak apa ni? Orang di Facebook dah tahu kita nak buat apa. Di Instagram kita tak nak tahu masak. lagi ya. Okay, Kak Zara nak buat egg tarts. Egg tarts ya. I think egg tarts ni dah ramai yang tahulah ya. Rupanya macam mana. Normally kalau you pergi bakery, dia ada jual ni ya, egg tarts. Mesti ada. Mesti akan ada. Cuma sedap dengan tak sedap je lah. Lepas tu ada pula macam apa Portugese egg tart ke apa. Tak, this is original egg tarts. Original egg tarts. Lepas egg tarts ni baru dia orang buat Portugese egg tarts ya. Tapi kita punya yang original punya egg tarts lah. Alright. Okay, kita tunggu sikit je lagi. Okay, rakan-rakan di Facebook minta tolong sharekan video live ni, okay? Alright, lagi satu. Kita nak tanya sama ada clear ataupun tak clear sebab hari ni kita Ada pasang, kita ada pasang aksesori sikit lah, konon-konon je lah kita try lah untuk nak make sure you all dengar clear, okay? So kalau clear, please comment clear di Facebook, okay? Kalau tak clear, komen tak clear. Instagram macam mana? Clear ataupun tak clear, okay? Tolong komen dekat comment section. Alright? Okay. Macam mana tu? Tak ada lagi? Tak ada di lagi Facebook respon minta like ya, ke? minta like dan share minta sehingga ramai tolong lagi yang sharekan live dapat video tengok ni. kita punya video dan dapat menyalin resepi kita lah. Yes. And of course dapat membuat lah ya. Itu yang dapat penting. praktikkan, ya. Itu yang penting. Tengok lah sedapnya bila Ni aku egg nak tart, buat, bila aku nak buat. egg tart yang saya nak tunjuk ni ialah ini bakery punya resepi ya. Bakery punya resepi. Boleh buat niaga. Normally di bakery dia orang jual egg tarts ni ya. So jadi kalau macam contoh egg tarts ni memang chilled ke ataupun boleh duduk dekat luar? Dia duduk kat Room luar temperature? je, dia dekat room temperature je. Dia tak perlu chill ya. Okay, so jadi kalau siapa yang nak berniaga tu bolehlah berniaga tambah lagi Sedap ya, menu egg tarts ni sedap. untuk kedai you, okay? Alright, so I think ramai juga yang dah masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, untuk hari ni Kak Zaida nak tunjuk macam mana kita nak buat egg tarts ya. Ada juga orang panggil egg custard tarts ya. Cuma kita jangan mistaken dengan custard yang kita sebut tu ya. Sebab biasanya orang kalau kita sebut egg custard tu orang ingat kita pakai tepung custard. So there's no tepung custard in the recipe. So kita guna nama biasa je, egg tarts ya. Okay, so now bahan-bahan dia you kena salin. Sebab ini tak boleh agak-agak ya. Ini kena ikut resepi dia lah ya. Okay, untuk buat dia punya pate sucre dia ataupun sweet paste dia ya. Sweet paste is dia punya pastry di bahagian bawah. Okay, kita perlukan 400 gram tepung gandum. Ya, saya ulang lagi, 400 gram tepung gandum. Kak Zara tertinggal butter kat sini ya. Bel minta tolong ambilkan butter boleh? Boleh. Minta dia orang keluarkan terus dalam mangkuk lah. Okay, satu buku butter that is 250 grams ya, 250 grams butter. Kemudian kita guna 120 grams gula icing ya. 120 grams gula icing.
Kemudian kita guna 2 biji kuning telur dan 1 biji putih telur. Okey. Kita guna juga sedikit vanila. Saya repeat lagi sekali bahan untuk buat dia punya sweet paste dia. 400 gram tepung gandum, 1 buku butter 250 grams. Okey. 120 grams gula icing. 2 biji kuning telur, 1 biji putih telur dan sedikit vanila. Ya, ini untuk dia punya sweet paste ataupun pastry yang kita letak nanti di bawah di dalam acuan ya. Okey, untuk buat dia punya egg custard dia, kita perlu 560 gram susu UHT. Ya, susu UHT itu maknanya susu yang dalam kotak tu lah. Ya. Low fat ke tak low fat ke, terpulanglah ya. Saya guna yang full cream. Ya, full cream UHT milk. Ya, bukan fresh milk ya, bukan fresh milk yang you kena ambil dalam chiller tu, bukan ya, yang dalam kotak biasa. Okey. Kemudian kita perlukan 6 biji telur saiz B ya. 6 biji telur. 320 gram gula custard ataupun gula pasir halus pun boleh lah ya. Sedikit vanila. Okey, saya ulang untuk buat custardnya. 560 susu kotak UHT. Okey. 6 biji telur saiz B ya, grade B. 320 gram gula custard dan sedikit vanila. Okey, untuk bahan-bahannya. Alright, ada yang cakap clear, ada yang cakap tak clear. Okey, kami cuba kuatkan Kak Zaidah minta tolong kuatkan suara sikit. Okey. Alright, ada yang ramai juga yang baru masuk tanyakan kita masak apa hari ni. Hari ni kita nak bake. Kita nak buat egg tart. Okey, rakan-rakan di Instagram minta tolong share-sharekan live video ni ya. Thank you so much. Jadi kita boleh share sama-sama ilmu ni Ramai juga sama-sama kita dapat pahala, share pahala. Okey, thank you so much. Alright, okay, thank you so much for tuning in. Okay, minta tolong share-sharekan live video ni. Macam mana you all dah buat ke resepi yang sebelum-sebelum ni? Ada banyak dah, kita dah 2 bulan dah lebih daripada 60 lain-lain resepi dah kita share melalui live ni. Share dengan kita, okay, apa resepi yang you all dah buat. Alright, Nur Rasidah Hashim kata okey, suara dah clear. Kak Zaidah, ada orang bertanya ni Kak Zaidah, boleh pakai gula custard tak? Boleh. Nur Shah tanya. Cuma untuk dia punya sweet paste dia, kita pakai gula icing. Ya? Sebab you pakai, kalau you pakai change gula lain, nanti tekstur dia tak sama. Ya? Tekstur dia tak sama. Dia punya crispy tu, dia punya lembut tak sama. Untuk egg tart, kita guna gula icing. Untuk ni sweet paste dia, bukan untuk custard dia. Alright. Okay. Alright, rakan Instagram. Assalamualaikum Amboy, sedondol hari ni ya. Okey, hari ni masak apa Kak Zaidah? Kak Zaidah masak egg tarts ya. Ya, some tempat dia panggil egg custard tart ya. Some panggil egg tart. Ada ni, Assalamualaikum dari Sabah. Hai orang Sabah. Okey, ini butter ya. 1 buku butter disebab 250 gram butter. Ini kita nak buat dia punya sweet paste dulu ya. Okey. Masukkan butter. Nah, kita kena pukul butter ni bersama dengan gula icing. Ya, gula icing ni 120 gram tadi. Ada yang tanya, tepung ni gandum jenama apa? Kak Zaidah pakai cap sawo je. Tepung gandum biasa je ya. Senang pun nak dapatkan tepung sawo tu. Telur saiz apa? Saiz B ya, telur B. Saiz ini untuk resepi ni saiz B Saya pakai B je. Okey. Nah, kita pukul dia tak perlu naik sangat. Dia pukul hingga rata saja. Rata means gula icing tu
bergaul sama dengan butter. Okey. Now, dah siap ni kita akan masukkan telur. Okey. Telur ni tadi 2 biji kuning telur, 1 biji putih telur ya. Kita akan masukkan. Okey. Ini kita Kak Zara tengah buat dia punya sweet paste ya. Okey, dah ada orang sharekan resepi ya Kak Zaidah. Ya, alhamdulillah. Hari ni Liana Fauzi yang sharekan resepi untuk kita. 400 gram tepung gandum, 1 ketul butter, 250 gram, 120 gula icing, 2 biji kuning telur, 1 biji putih telur, sedikit asin vanila. Untuk custard 650 gram susu segar UHT full cream. 6 biji tu 650 gram. 5. Balik tu. Fresh susu dia 560 bukan 650. Berapa again UHT? 560 ya. Okey, so 560. 560 gram susu segar UHT full cream, 6 biji telur saiz B, 320 gram gula kasta halus. Okey. Ini Kak Zara tengah buat dia punya sweet paste. Kita dah masukkan telur. Kita akan masukkan sedikit vanila. Right. Ya. Okey. Kemudian dia macam ni je teksturnya ya. Tak perlu perempuan pukul sampai kembang ya. Teksturnya macam ni je. Okey. Kemudian kita akan masukkan tepung gandum ni. Okey. Alright, dia kata suara clear sangat. Okey dah. Alhamdulillah. Okey, clear you all. Alhamdulillah. Okey. Ana Mamat kata salam semua. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Okey, ada yang tolong keratkan dah ni. Okey, 560 ml susu UHT full cream Alright, okey, saya akan pinkan Fida Min punya. 560 bukan 650. Alright, saya dah pin komen Terima kasih banyak-banyak Fida Min. Okey, so saya dah pinkan tu resepi. You all boleh salin Okey. Hazlina kata tak clear, hujan line tak best kat sini. Ya ke? Bertabah sis. Hashtag tabah. Okey. Grace Siupoh Lai. Kita mix dia asal dia rata je sudah cukup ya. Tak perlu pukul sampai kembang. Kalau you pukul dia, kalau you terlebih pukul, pastry kita ni akan jadi lembik. Ya, sweet paste kita ni akan lembik. Nanti susah pula you nak handle dia ya. Okay. Grace Yupolai kata not very clear your ingredients. Okay, I've pinned a comment from Fidamin Muhammad Nordin, so you can see that is the precise ingredients that we are using for this recipe today. Okay, Zella Design Sweet. Kalau telur saiz A berapa biji boleh guna? Pakai B lah yang. Cuba nak beritahu you pakai A berapa, B berapa. You just get B ya. Atau C pun boleh. Dia tak boleh terlalu besar. Dia terlalu besar nanti tak you akan custard you akan kembang. Right, Nurul Husna Rosita. Assalamualaikum. Hai Kak Zadah and Bel. Hai. Selamat tengah hari Cik Zadah and Bel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria selalu kan. Thank you so much. This is the pastry. Right. Ya, kita panggil sweet paste lah ya. Sweet paste. Any paste yang manis untuk dibuat tart, kita panggil sweet paste. Right. Ya, kalau in French kita panggil pâte sucrée, ya. Okay, so it's a sweet paste, ya. Ini right. rupanya. Okay, ini you tak payah uli ya, sebab dia akan lembik bila you uli. Okay, dia akan jadi macam ni. So kita need to restkan dia dekat dalam fridge, ya, dalam ice box, ataupun dalam chiller, lebih kurang setengah jam ke atas. Right. Ya, sebab kalau you buat dia sekarang, dia akan melekit-lekit. So bila kita bakar dia nanti pun dia akan kembang ya. So you kena sejukkan dia dulu, restkan dia dulu ya. Okay, so ni Kak Zara akan restkan dia di fridge sekejap. Tapi saya ada yang saya dah siap buat awal ya. So now kita akan buat apa dia punya shell. Tart dia. Ya. Tart dia. Dia punya custard. Okay. Saya sejukkan dulu ya. So memang kena chill Kak Zaidah. Berapa lama tu chill? Setengah jam ke atas. Okay. Setengah jam. At least setengah jam untuk chillkan dia punya dough
Okay. Alright, Dayang Badaria pun ada sharekan resepi. Thank you so much. Alhamdulillah hari ni ramai yang fokus. Sungguh Alhamdulillah. Thank you guys. Okay, anyway, saya dah pinkan resepi daripada Fidamin Muhammad Nordin ya. Okay, thank you Miss Dayang. Okay, kita dah pin komen untuk resepi. Thanks so much. Okay. Busy Kak Zaidah hari ni. Okey. Siti Sabaria Syafiq dah buat kuih cara jagung dan old school sardine roast. Sedap. Alhamdulillah. Okey, Cik Nur Tema tanya, susu tu 650 ke 560? 560 560 ml susu UHT. Okey. Sharifah Baimin, wow, egg tart, yes, favorite tu. Thank you for the recipe Kak Zaidah. Alright, you are most welcome on behalf of Kak Zaidah. Kak Zaidah tengah sibuk tu, cari apa tu dekat dapur. Okay, suara Kak Zaidah tak dengar. Okay, alright, Kak Zaidah kena kuatkan lagi suara ya Kak Zaidah. Ada ramai juga yang ketinggalan ni. Kak Zaidah ada few things yang saya lepas tu ya. Sebab entah ya, ini hari macam ada kelam kabut sikit. So, minta maaf. Kak Zaidah ada benda yang saya tak. Salmila. Salam Kak Zaidah dengan Bella. Waalaikumsalam. Saya dah buat nasi ayam penyet. Sedap sangat. Anak request suruh buat lagi. Thank you Puan Zaidah. You are most welcome. Ada yang tanya pakai fresh milk boleh? Pakai fresh milk no. You kena pakai UHT. UHT is where susunya di luar. Susu kotak tu tapi dijual di luar. Kalau you pakai fresh milk yang dalam tu, dia punya taste tak sama, texture dia pun tak sama. You kena guna UHT full cream milk ataupun UHT low fat pun boleh. Tapi kena UHT. UHT ni mana susu yang dia dalam kotak, tetapi dia hanya letak di rak-rak dekat luar, bukan dekat dalam chiller. Ya. Okey, ada yang bertanya ni Kak Zaidah. Salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Butter tu mesti nak sejuk ke? Kalau boleh sejuk lah. Kalau room temperature, sebab butter ni dia lain brand, lain tau dia punya texture. Bila dia at room temperature. Ya, kalau saya cakap butter at room temperature, dia lain brand. Bila you at room temperature, dia punya lembut tak sama. So you kena tahu tu, ya. So seeloknya butter daripada chiller, tapi bukan dari freezer. Freezer dia beku. Dari chiller, you keluarkan dan you potong-potong dia dan tu. Sebab kalau saya cakap at room temperature, butter imported dia cepat lembik. At room temperature dia lembik sangat. Ya, so nanti bila dia lembik, nanti bila you pukul dah jadi lain pula dia punya dough ya. Nanti dough you jadi lembik sangat pula nanti. Ya, so eloknya you ambil daripada fridge ataupun ice box ataupun chiller, whatever lah ya. Fridge, ice box, chiller. Ya, sebab saya kadang-kadang ada orang dia tak faham. Bila saya cakap chiller, dia tanya lagi ya, so kita sebut chiller, fridge ataupun ice box. Ya. Kalau keluar daripada ice box tu, potong-potong terus pukul. Kita tak perlu pukul sampai kembang ya. Untuk nak buat dia punya sweet paste tak perlu. Hanya tapi kita need to pukul dia. Ya. Okay. So now kita nak buat dia punya custard. Okay. Kak Zaidah kena pukul telur ni ya. Kalau telur ni sikit, kalau you nak buat separuh adunan, you tak perlu pakai mixer, you hanya pukul pakai tangan ya. Sebab ini kuat banyak, 6, saya pukul pakai mixer ya. Okey, ada yang bertanya ni Kak Zaidah, kalau boleh jadikan kulit cheese tart ke? Zafiq anak tanya. Boleh aja. Okey, so yang ini boleh lah kalau boleh, nak buat sweet paste. Ini kita panggil sweet paste ya. Okey, so contoh macam kalau kita buat tart yang untuk loyang besar tu, pun boleh juga. Ini namanya sweet paste. Ya. Puzia tanya, dough tu kena wrap dengan plastik ke atau tak payah masa masuk dalam chiller? Kak Zaidah buat sikit je, tak payah. I just do because tak apa, dia ada skin ke tak ada skin pun tak ada masalah. Sebab apa nanti dia pun akan soft balik when you touch dia. Sebab tangan kita ada heat Zeti kata tanya, butter tu tak nak kena bagi lembut dulu ke? Tak payah. Kak Zaidah tu yang Kak Zaidah cakap tadi ya. Bila kita different butter, especially butter yang unsalted, salted ya. So you kena tahu. Bila you lembutkan dia, dia punya kelembutan tu lain butter, lain dia punya kelembutan.
So kita to play safe, saya tak nak sebutlah apa-apa butternya ya. To play safe, you put dalam chiller, keluarkan daripada chiller, potong-potong-potong, masuk je dalam mixer. Sebab kalau saya lembutkan, saya cakap butter you kena lembutkan, lain butter kelembutan dia lain tau. Nanti yang ini agak lembut, agak lembik, yang ini kan sedang cantik, ya. So butter peranan penting ya untuk you buat sweet paste. Kalau butter you terlalu lembik ataupun lembut sangat, nanti dia melekit, dia lembik. So bila lembik, you bakar dia nanti, dia akan kembang. Tak cantik lah. Ya, so kita just Kak Zaida guna butter biasa, I just put dalam chiller, keluarkan potong-potong-potong. Cuma jangan put dalam freezer. Freezer tu tempat beku, jangan letak tempat beku. Kalau letak tempat beku, macam mana you nak pukul pula? Okay. So Ima kata suara Bella kuat tapi suara Kak Zaidah tak berapa jelas. Sebab Kak Zaida jauh ni jauh daripada kamera. So tak apa, saya cuba kuatkan lagi suara saya. Okay, now Kak Zaida dah masukkan ini dekat dalam ni. So saya akan beat dia sekejap ya, hingga dia kembang. Okay, sementara kita pukul telur, saya akan kembang dengar ya. Sementara kita pukul telur, saya akan masukkan susu yang 560 gram, susu penuh cream UHT ya, ke dalam periuk. Okay, kita akan masukkan pula gula 320 gram. Okay, sementara tu kita akan panaskan susu dengan gula ni tadi. Jangan mendidih, hanya panas saja. Kalau saya nak tahu dia panas tak panas, saya masukkan jari saya. Kalau saya masukkan jari saya rasa panas, kita tutupkan api. Ya. Okey, telurnya pun dah okey. Kita dah pukul telur ni hingga kembang macam ni ya. Kembang tak perlu sampai dia membuak sangat. Dia kembang macam ni lah. Ya. Okay. Alright, yang ini kita panaskan susu dan gula ya. Jangan sampai mendidih. Ya, kalau mendidih you kena kurangkan suhu dia, baru you boleh masukkan telur. Okey, ada yang tanya ni, Ya. reskan tu berapa minit? Kita reskan 30 minit ke atas, about 30 minutes and above ya. Faizal Rasid tanya, Bella cuba tanya Kak Zaidah, beli mana rak letak periuk-periuk tu? Lawa lah. Rak periuk? Belakang lah tu kot. Mana? Ini semua di IKEA. IKEA. IKEA Okey. Alright. Okey, Fidamin tolong jawabkan tu. Dia kata rehatkan dulu dalam chiller dalam setengah jam. Setengah jam ya. Setengah jam kat atas. So that senang for you to handle. Ya, senang for you to buat kerja lah. Kalau dia melekit-lekit dia masalah ya. Kalau kita you tambah tepung kan dia dah tak sedap pula dia punya pastry tu. Ya, dia punya dough tu ya. Sweet paste dia. Okay. So now kita masak until gula to dissolve ya. Alright. Saya Badaria pun ada sharekan tu cara-cara untuk buat sweet pastry. Okey, nanti boleh scroll sebab saya hanya boleh komen. Saya hanya boleh pin komen satu sahaja Alright, so jadi boleh tengok saya recommend tengok komen Dayang Badaria untuk cara-cara sweet pastry as in written lah So kalau nak tengok, kalau nak tahu cara-cara, bila kita tengok live video ni nanti saya save. So bila you ada resepi tu, tengok Kak Zaidah buat daripada awal sampai ke akhir live, insyaAllah dengan tips sekali you boleh dapat sementara you buat
So jadi ada banyak benda yang you boleh tolongkan you di dapur. Alright. Okay, kita panaskan, kita hanya panaskan ya. Panaskan susu dan gula. Ada tetamu. Minta itulah, siapa itu? Minta belakang. Okey. Hanya panaskan ya. Kak Zaida biasanya saya test dia, saya buat gini. Okey. Kenapa? Saya dah rasa panas dia. So kita akan tutup. Sebab dia tak boleh panas sangat ya. Nanti telur you masak. Alright. So now saya dah tutupkan api. Kita akan masukkan telur ni. Okey, Zaliha Abdul Halim dalam progres buat seri muka PJJ dari Kak Zaida Ibrahim, bau satu rumah. Harap-harap menjadi macam Kak Zaida buat. Okey, kita ada buat PJJ untuk talam seri muka, pandan dan juga durian. Okey. Alright, hold on, nanti kita akan sharekan dekat kita punya Facebook page, okey? Siapa yang teringin ataupun interested untuk join kelas PJJ, nanti tengok scroll dekat kita punya page, nanti kita akan share, okey? Ada cakap suara Kak Zaida tak jelas lagi. Tak jelas ya? Okey. Ni dah kuat dah ni Kak Zaida cakap. Dah macam terjerit-jerit dah ya. Okey. So now kita racau dia rata dulu, make sure that dia rata betul. Kemudian kita akan tapis adunan ini. Ya, kita akan tapis adunan ni ya. Saya dah masukkan telurnya. Kita akan tapis adunannya. Perlu ingat ya, telurnya tak perlu pukul terlampau kembang ya. Hanya kita pukul bagi dia rata saja. Okey, dah siap ni, kita akan tapis dia ya. Dulu. Ada yang tanya, this is interesting. Bila kita boleh kita add durian to this custard filling? Salina Sabtu tanya. Ada ke Durian adunan dia lain sikit lah ya. Kalau durian dia lain sikit. Dia tak boleh, but because this custard dia lembek tau. Ya. So we afraid that kalau kita letak extra akan jadi lain flavor, dia akan jadi lain. Ya. Okey, so kita akan tapis dia. So mungkin nanti kita boleh buat, kita share kan whether boleh ke tak untuk letak flavor rasa. Ya, Kak Zara dah terpukul agak kembang yang ni tadi. Just pukul, make sure that dia habislah sebab takut telur tu ada ketul-ketul ya. Alright. Ramai juga yang baru masuk. Okey, nah perempuan perlu buang ni. Buang Buih dia tu. Okay, macam mana kita nak buang buih tu Kak Zaida? Kenapa tu Kak Zaida? Okay. Telurnya tadi saya dah overbeat. Ya. Okay. So never mind, we just cook macam ni. Nanti Itulah bagusnya kita buat live. Jadi kita boleh belajar errornya di mana. Okay. Just buang sikit ni ya. Actually kalau you pukul dia tidak terlalu kembang, dia akan senang sikit for you to buang dia ni. Excess bubble ni. So jadi You don't need this. Ini bubble ni nanti kalau you ambil dia, dia akan jadi egg tart you. Bila you makan dia akan berlubang. Ya, lubang dia tu is because of dia, bila dia ada lubang nanti dia akan jadi berair tau. Egg tart ni ya. So kita dah buang ni ya. Actually kalau you pukul jangan pukul telur tadi jangan kembang sangat ya. Saya dah terlebih kembang. Kita dah tahu dah satu error. Kalau banyak tu, so means you kena beat, make sure jangan bagi dia betul-betul kembang. You need kertas macam ni. Just letak atas ni. Kita kena buang semua bubble dia ni. Nampak ke? Kena buang semua bubble dia. Kalau tidak nanti tart you akan ada ruang angin dekat dalam. So we just tarik dia dengan kertas ni.
Okey, ni. Kita nakkan mixture kita macam ni. Nampak tak tu? Dia air saja, Ha. dia sahaja. Dia punya ni liquid saja. Ya, dia punya yang bubble-bubble ni semua kita angkat. Excess bubble ni kita tak perlu. Ya. Alright, okey dah tengok caranya. Kalau nak tukar dengan susu cair boleh tak puan? Tak boleh. Kena pakai susu UHT. Alright. Tak boleh susu cair tin, tak boleh. Dia tak boleh jadi cantik. Dia kena pakai UHT full cream. Kalau boleh full cream lah ya, sebab full cream ni dia rasa lemak sikit. Tu je ya. Tapi kalau you nak pakai low fat pun boleh. Alright. Mana habis? Ada yang tanya Kak Zara kalau pakai susu HR boleh tak? Dari kopi sejuk. Salam dari Singapura. Terima kasih. Okay, so make sure kita pakai susu UHT, alright? Okay. Sabdiah Dahalan kata Assalamualaikum. Seronok Puan Zaidah masak. Saya selalu follow. Terima kasih. Sama-sama. Nurul Asmah Majid tanya siapa datang tu. Ada customer. Okay, so dekat sini studio kita, kita ada showroom dekat depan. So kita ada cakes, kita ada red velvet, kita ada gula melaka, ada chocolate cake, ada kita punya rendang padang, kita ada sambal crispy. So siapa yang berdekatan di area Puchong dan nak beli kita punya rendang, kita punya sambal crispy dan juga kek-kek yang available ni, boleh datang di Puchong ya. Just type ataupun Waze ataupun Google Simply Sugar Baking Studio, jumpalah kita. Okay. Okay. Now Kak Zada dah preheatkan oven. Now oven you kena tengok your own oven ya. Saya pun baru test tadi with my ni, pasal ni oven baru. Oven yang jenis kecil-kecil macam ni dia panas ya. Walaupun dia taruh 160, dia punya kepanasan dia lebih daripada oven besar. Ya, so this is you bakar dia antara 160 to 170, depends on your oven. You test dulu ya. Jangan buat banyak ni terus bakar dulu. You buat 1-2, tengok oven you. Kalau cantik, then you continue with the setting 160 to 170. Kalau tidak, you kena adjust sendiri ya. Okay. Now ini acuan yang saya dah guna. Ya, actually for egg tarts, normally lah ya, for egg tarts you kena cari acuan yang agak tinggi. I don't have the store. Kak Zada dah tak ada sebab saya dah tak ada bakery. So saya pun saya rasa macam saya ada. Saya cari tak ada. Ya, so I guna just normal macam ni lah. Tapi kalau betul-betul egg tart you kena cari dia tinggi. Ya, so that dia punya filling ni banyak. Kalau macam ni filling dia sikit je. Ya, ya. So okay, Kak Zara guna just normal size yang macam ni ya. Okay. Now kita nak buat dia punya apa ni? Ni ya. Mac Fasi kata dekat IG suara both of you loud and clear. Oh, ya ke? Dekat Facebook you move daripada Facebook ke to IG? We're very sorry tapi kita dah cuba sedaya upaya untuk bagi you all dengar mungkin kena kuat lagi. Okay. Now ini yang saya dah sejukkan ya earlier. Sebelum ni saya dah buat. So Kak Zada dah sejukkan sebelum ni ya. So bila you sejuk, you boleh kepal dia like this ya. So you letak dia, I think you boleh dekatkan sikit bel. Okay, kita akan masukkan dia macam ni. Ni ya. Okay. So, saya buat sikit lagi. Kalau you rasa macam dia melekit-lekit sangat, ya. And then kita boleh gunakan sedikit tepung ya. Sikit je, jangan main banyak sangat tepung, nanti kan dah jadi pastry dia lain. Okay, dah nampak dengan jelas macam mana tu kita buat shell dia. Setengah orang panggil dia shell. Shell, memang shell pun. Tapi this is ni bukan yang kecil ya. Normally kalau kita cakap shell tu dia kecil. Yang comel-comel itu tartlets ya. Okay. Dia memang agak sticky sikit. Perempuan jangan tambah tepung pula. Nanti dia tak sedap ya. Okay. Dia jangan nipis sangat ya perempuan sebab filling dia lembik. Okay. Few more saya tunjuk. Nurul Majid, selepas susu dah agak panas Kak Zaidah terus tutup api ke? Tutup api, masuk telur.
Kacau, lepas tu tapis ya. Ada yang bertanya tadi, minta maaf saya dapat baca tapi belum dapat bacakan kepada Kak Zaidah. So soalannya seperti telur tu dimasukkan tutup api ke tadi? Tutup api. Kalau tidak nanti you masak pula telur tu nanti. Ya, kita tutup. Kita hanya nak masukkan dia dalam telur je tadi, dalam susu tadi ya. Ainun Family tanya, guna pelantang margarin biasa boleh ke Kak? Boleh. Pelantang boleh Kalau tak jadi suka butter boleh. Boleh pakai margarin, you boleh substitute tu margarin, okey. Alright, lang kita putus. Alamak, start lah. Oh, ya ke? Start ke? Mungkin sebab I bergerak-gerak kot. Suara pelan tak dengar sangat. Okey, hold on Okey, sekejap saya cuba tengokkan apa yang saya boleh buat. Hold on. Okey. Alright. Okey. Saya tak perlulah buat banyak ya. Sebab kita Oops, sorry bergegar. Alright, kita buat sikit lagi. Banyak ya, satu adonan ni you can get roughly about 20 pieces ya. Shirley Nikki, salam Kak Zaidah Ambel. Waalaikumsalam. Minat so much dengan live ni, tapi first time comment from Singapore. Hello, hi. Thanks for tuning in ya. Okay, minta tolong rakan-rakan di Instagram, minta tolong sharekan live video ni. Okay, thank you so much. Okay, Hazrin Azman, biasanya pukul berapa minit dengan kelajuan berapa untuk telur? Pukul sekejap je lah. Sekejap. Asalkan dia mix, tak perlu sampai berbuih sangat ya. Pasal tadi dah terlebih bit ya. Sebab itu bubble dia naik tinggi ya. Buih dia tu. Okay, ada I baru nampak ni baru clear suara. Okay. Thank you so much. Okay. Alright. Okay, dia tanya tu kertas minyak ke? Ya, kertas minyak tadi saya tarik sebab itu kita guna tu untuk nak tarik bubble tadi. Tak mahu ada too much bubble dalam kita punya adonan. So that nanti egg tart kita tidak berlubang. Kadang-kadang you notice tak kalau you makan egg tart, when you makan dia ada lubang-lubang. Dia macam ada air tau. Yes. Because of dia terlalu extra bit. Yeah. JK tu JK tanya, will it become mousse like kalau terlebih bit? Yes, something like that. Nanti dia akan berbuih. Okay, so now kita akan masukkan Jalil Hashim kata, interesting cleaning out the bubble using parchment paper. Learn something new. Thank you so much. Right, that's the reason why kita buat live ni sama-sama kita share. Mungkin ada yang rakan-rakan di luar sana ada tips macam hari tu. Kita nak menumbuk. Dia ada 2 tips. First, letak garcik ataupun jus apa yang kita tumbuk tu terkeluar. Yang kedua tu yang paling best tu, kita letak shield dekat penumbuk tu. Okay, so sama-sama kita share. That's viewers, terima kasih banyak-banyak. Okay. Alhamdulillah. Lagi soalan yang saya boleh jawab. Okay. Okay, look at this. Sekarang dia dah masukkan dia punya ni. Okay. Alright. Boleh Lepas nampak Dia tumpah. Okay. Alright. Yang tumpah ni bukan nak kadang-kadang loyang kita ya. Masih dapat loyang saya dah habis. Sebab loyang talam ya. Okay, so kita akan masukkan dia dalam oven. Yep. Kita bakar dia roughly about 20 to half an hour. Depends ya. Tengok. There you go. Okay. Now Kak Zara set dia for about half an hour. Api atas bawah. Temperature about 160 ya. Oven ni agak panas sikit daripada oven yang saya di belakang lah ya. Oven komersial saya di belakang tu lah. Okay, Nur Asikin tanya, kedai buka setiap hari ke? Sampai pukul berapa? Sampai pukul 5. Daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Setiap hari kita buka. Ya, setiap hari insyaAllah ya. InsyaAllah. Kalau tak ada halangan. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Sambil-sambil tu saya buat kulit dia. Kulit tak lagi Okey, acuan tu nak letak butter ke? Kena ya. Acuan you kena sapu butter ataupun margarine. Alright. Ya. Kalau tak dia melekat. Dia sebenarnya egg tart ni dia bukan berbunga-bunga. Kalau normal rupa dia, dia just plain acu ya. Tapi saya tak ada acuan tu. So kita guna apa yang ada lah ya. Saya banyak acu macam ni. So saya guna macam ni. Tapi for normal egg tart yang sebenarnya kita kena cari acuan yang agak tinggi. Ini terlampau rendah. Ya, bila rendah, pastry dia saja dah ambil suku daripada acuan ni. Ya, so kita dapat tahu dia punya
custard ni sikit je. So you dapat rasa sikit je lah custard dia tu. Kalau you dapat yang tinggi sikit, slightly tinggi, then you can rasa more of the custard. There you go. Nurul Haida, tadi ada tanya mungkin terlepas pandang. Apa dia? Ya ke? Susu tu kita tukar dengan susu cair tu boleh ke? Janganlah ya, sebab kalau you suka tukar susu cair tea, tekstur dia tak sama, nanti tak jadi tak you. Ya. Kita pakai je susu UHT kotak ni. Susu UHT susu. Nak laju sangat sampai tersasar-sasar. Okey. Susu UHT ni dia tak susah nak dapat. Senang je, ya. Kat kedai mana-mana pun ada. Okey. Lainlah kalau barang tu you susah nak dapat, barulah kita cuba cari sos lain ya, ataupun substitute dengan apa-apa. Dia sekarang ni benda tu senang nak dapat. Jadi tak susah lah. You just go and cari susu kotak ya. Susu kotak UHT. Okay. Balkis Aziz tanya. Tanya apa? Tak tahu ke tak masuk gula dalam custard? Ada. Gula kan 320. 320 bateri. Mana tu? Ni. Low battery pula. Okay, hold on tight. Ada 320 you dalam custard dia. Okay, tengok yang resepi yang I pin tu. Okay? Susunya 560, gulanya 320, telurnya 6 biji dan vanila. There you go. Okay? Mana pula tak ada gula, macam mana dia nak jadi? Tak ada ni. Ya, custard dia. Sebab custard tadi Kak Zaidah kata apa? It's a combination of telur, susu dan gula. Okay? Ya. Okay, tu Dayang Bandaria pun dah ada sharekan. Thank you so much my dear. Cara-cara buat custard telur and yes, sampai masuk oven Yes. 20 to 30 minutes, 160 degrees ya. Duduk dekat dalam oven. Thank you so much sis Dayang. Muhammad Syafiq Shah Julani, Kak Zaidah, kulit tak tu tak payah cocok ke? Tak payah. For this tak payah. Sebab kita tuang liquid. So tak perlu ya. Okay, Citizen, Bakis masuklah gula untuk custard 320 gram. Okay, reminder. Okay, thank you. Mamuna Abdul Aziz boleh bagi resepi, tak sempat tengok tadi. Boleh. Nanti kejap lagi. Kita dah pin kan? Dah, kita dah pin yang untuk live so ni. Scroll balik ya. Nanti kejap lagi kita akan buat posting dan kita akan providekan full recipe for you. Okay? Sabar ya. Cikgu Zaidah, tray in the middle while baking ka. Apa tu? Apa itu? Jaliha Hashim, Cikgu Zaidah. Yes. Tray in the middle while baking middle. Yes, middle. Whatever you bake, you kena taruh kat middle. Melainkan kalau you ada a few rack yang you nak letak, dan maybe middle dengan atas tu. Kalau too low, dia akan burn sikit at the bottom. Kalau too high, dia akan burn sikit on the top. So you kena letak kat tengah-tengah ya. JK kata can use muffin pan tu. Muffin pan tinggi. Tu muffin Zaidah ni pun dah lupa ya apa nama dia. Tinggi sangat. Ya, you just yang macam ni tapi dia slightly higher. Ya, there's a few yang plain side dia. Dia a bit tinggi sikit. So you can rasa more custard dia. Kalau macam ni boleh juga. Tak adalah kata tak jadi, cuma custardnya you rasa sikit. Ya. Yep. Okay. Cik Anwar kata nasi ayam, nasi tomato, nasi ayam penyet sedap, dah try habis licin. Alhamdulillah. Thank you. Licin hingga menjilat jari. Cik Anwar, I bet Khairul Anwar, right? Okay. Thank you so much. Okay, Lady D first time join live ni. Comelnya anti ni sejuk mata. Thank you for tuning in. Nanti tolong share-sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Thank you. Please share so that ramai lagi yang dapat tengok kita punya live, and then dapat menyalin resipi dan at the same time dapat membuat lah. Ya, ini tak sedap ya. You can only get this at bakery shop ya. Tak ni. Okay. Assalamualaikum. Join kat sini lah. Yelah, suara clear kat IG. Ya ke? Minta maaf banyak-banyak. Okay, dia tanya acu tu nak sapu butter ke? Yes. Sapu butter. Setiap acuan kalau you nak letak tarts ataupun you nak letak ni sweet paste, dia manis ya. So you kena letak.
Ya, kena sapu. Takut dia melekat nanti. Nak tanya sambal crispy ada ke jual kat kedai kek di BBU? Saya pernah ke sana, saya pernah kerja kat situ dulu. Ada. Di Sutera Rasa Cake House. Stok kita baru restock, tapi belum sampai. InsyaAllah esok sampai. Okey, ataupun lusa. Hamid Jamilah, sambal crispy ada jual kat Subang Prit tak? Oh, tak ada. Subang Prit hanya kita berada waktu bulan puasa saja. Okey. Nasi ayam, nasi tomato, nasi ayam penyet sedap. Oh, okey. Sorry. Yang ni I dah baca. Okey. Alright. Almaklum. Komen kan panjang. Okey. Hajamar, terima kasih Chef Zaidah for sharing. Saya dari Singapore. My son's favourite. Boleh buat dah. Yes. Ni ramai budak-budak suka ni ya. Sebab dia rasa susu. Yep. Dia rasa more tu rasa milk Sedap. Sedap ni, memang sedap. Api guna atas bawah ke Zilin tadi? Yes, api atas bawah. Surami Suwardi, kalau boleh ikut ajalah resepi yang beri, tapi kalau ada yang try susu cair buatlah, lepas tu feedback. Yes, exactly. Betul, sebab kita saya tak nak apa tau yang sebenarnya. Saya tak nak nanti bila you buat first try you dah rosak, dah tak jadi. Saya tak nak itulah tu nanti yang dapat buruk namanya saya. Hancur merundum hati nanti. Yes. You try dulu buat dengan kita punya resepi original ni. Later you nak eksperimen, then it's up to you. Saya tak nak nanti bila you buat tak jadi, nanti you kata saya punya resepi ni salah. Alright, itu yang saya takut tu. Sebab saya rasa memang akan jadi tak sama ya. Feelingnya ataupun custardnya akan jadi rasa lain, teksturnya definitely akan tak sama ya. Siti Aminah cuba yang resepi original je lah. Right. Siti Aminah kata cam acuan Portugis start ya. Yang mana tu? Acuan Portugis start. Tapi acuan Portugis start tu dia kecil sikit tau. Dia ada satu lagi jenis. Nanti saya akan tunjuk. Saya ambil di belakang. Saya ada tapi tak banyak. Sebab saya pun bukan bakery sebenarnya. Dan saya pun dah lama tak buat ni. Masa saya di bakery dulu. Saya buat ni egg tart ni. And then this recipe is tahun 80-an ni recipe. 80-an early 90s ya. Ini biasanya egg tart macam ni you hanya boleh dapat di bakery. Kedai-kedai bakery. Di mana kedainya? Kedai di Puchong. Okey, Kumatun tanya, telur grade apa ya? Grade B. Pakai grade B ya. Nurlia Abdul Rahman, sedapnya egg tart. Thanks Kak Zaidah sudi berkongsi resepi dengan kami semua. Semoga murah rezeki. Ya, amin. Asma Abdul Rahman, you all ni tak baca komen ke? You all tu siapa ya? Yang mana tu tak baca komen? Saya tengah cuba baca komen. Cuba sedaya upaya ya nak baca komen. And ada komen yang masuk dan ada komen yang tak appear. Bila kita habis je live, ada komen banyak juga komen yang tak ada. Dia bukan terlepas. Ada yang terlepas pun ada yang terlepas, tapi ada yang tak appear. Okay, hold on tight. Sabar ya, bersabar. Banyak-banyak bersabar. Bukan okay? Apa, dia ramai sangat yang komen. So ada yang kita boleh baca, kita baca. Yang kita nampak kita baca, insya-Allah. Okay. Sebab tu bell ada dekat sini untuk membaca komen ya. Yes, okay. Sabar ya. Banyak-banyakkan bersabar. Always positive. Zita Hassan, kalau takut tak jadi, better ikut cara Kak Zaidah pasti jadi. Saya pun sebenarnya ada benda yang saya kata boleh diganti. Ada benda yang saya rasa jangan diganti. Sebab kalau Kak Zaidah kata okay, you boleh ganti ni barang ni dengan barang ni, then you go ahead. Sebab kalau you guna susu dalam tin, tekstur dia totally tak akan sama. Saya tak nak nanti you buat tak jadi. Tu je. Kalau boleh apa yang saya ajar ni, saya harap sangat you all buat jadi macam saya buat kat sini ya. JK kata got it, thank you chef. Suhu berapa ya? Suhu 150, 160, 170. Tadi saya cakap 160 and 170. Oven Kak Zaidah ni saya first tadi 150, now I dah naikkan 160 ya. Okey, Nuraini Abdul Rahman, Kak Zaidah, yang ada orang buat tart pandan, apa bezanya dengan tart telur? Sama ke adonannya? Terima kasih. Atau tart bezanya pandan, letak paste pandan. Boleh lah ya. Setakat paste saja boleh, tapi jangan letak air pandan. Okey. Setakat 1 or 2 drops untuk nak letak air pandan, pandan paste boleh rasa saya. Ya. Okey. Ya, tapi nama dia lain lah ya.
Susu UHT tu jenama apa ya? Kak Zara pakai Dutch Lady. I will show you sekejap saya ambil sebab ada yang tak fahami UHT full cream ya. Sekejap ya. Assalamualaikum Kak Zah, saya belum pernah mencuba resepi Kak Zaida. Cuba okey, jangan tak cuba. Dah lebih daripada 60 resepi yang kita dah share. Okey, tak telur ni sama ke dengan Portugese tart? Tak sama ya. Sebab Portugese egg tart dia pakai pastry ya. Ini pastry juga tapi different pastry, different type of pastry. Citizen, Puan Zaidah baru-baru ni turun ke KL pergi coket dari cari cobek. Dah dapat, nanti cuba. Okey, nak cubalah. Cuba okey. Alright. Okay, siapa yang nak tahu resepi, tengok kepada komen yang saya pinkan dekat sini. Boleh tengok ya. Komen Fidamin Muhammad Nordin ya. Itu dia providekan semua ingredient untuk resepi hari ini. Dan cara-cara boleh you scroll, ada Sis Dayang Badaria ada sharekan cara-cara nak buat yang bertulis. Okey, kalau nak tengok lebih detail, boleh tengok video ni balik. Kita akan save dan tengok daripada awal macam mana cara Kak Zaidah buat. Okey. Ni susunya. Tapi janganlah any susu lah, janganlah tak ada Dutch Lady you tak boleh buat pula. Ya, susu dalam kotak ini yang di luar, bukan di dalam chiller tau. Ya, bukan di dalam freezer dia, dalam dia punya chiller ke, dalam dia punya fridge ke, dalam dia punya cold show tu ke, showcase dia, bukan ya. Ini di luar, di rak luar. So you ambil yang tu. Ya. Okey, Zuria Haji Muhammad. Assalam Puan Zaidah Ambela. Saya dah pergi kedai Puan beli roti naik. Sedap sangat. Nak tanya roti tu tahan berapa hari ya? Tahan dalam 5-6 hari lah ya. Tahan dalam 5-6 hari. Tengok juga lah, janganlah letak dekat tempat panas ya. Okey, kita tunggu sekejap kita punya tart. Salmila, betul tu. First trial mesti kena jadi. Kalau first buat tak jadi, mesti tak ada pun nak buat dah. Betul. Sebab tu you buat dulu exactly macam mana saya bagi you recipe. Sebab ada benda yang saya cakap you boleh ganti. Ya, Kak Zaida kata kalau I cakap boleh ganti, means boleh ganti. Kalau saya rasa macam saya sendiri pun tak pernah eksperimen dengan susu lain, better don't try. Buat dulu the first one jadi, then baru you eksperimen kemudian. Okay. Kalau first try aja you buat dah tak jadi, nanti you sendiri akan frust. Kan? So guna je. Tapi brand lain boleh, cuma susu UHT penuh krim. Okay. Alright, apa lagi? Ada soalan? Aduh, banyak ya. Hold on. Ada yang marah juga ni, tak sempat nak baca ya. Okey, minta maaf banyak. Okey. Khairul Anwar tanya, tart boleh tahan berapa lama Kak Zaidah? Kena chill ke? Egg tarts ni tak tahan lama ya. Dia normally kalau you dudukkan dia dekat aircon dulu, sejuk lah maksudnya. Paling-paling pun dia can go is about 3 to 4 days. Ya. Kalau dalam chiller dia tu lah, cuma bila dalam chiller dia akan berair. Dia punya custard tu tengah tu akan berair. Kalau dekat luar, kalau you at room temperature, dia akan after hari ketiga ataupun keempat dia akan crack. Dia akan tengah dia tu akan ada merekah. Ya. Dia kata ala baru buka, macam mana nak tahu resepinya Kak? Kejap lagi nanti kita share resepi dengan gambar. Okey, dengan posting. Ini memang tak tahan ya, memang tak tahan. Tapi sedap dia. Khairul Anwar tanya, plain UHT tu kalau pakai UHT coklat okey ke untuk egg chocolate tart? Macam mana tu pencerahan? Sebab dia normally egg custard tart, dia memang egg custard tart. Dia kuning. Dia rasa vanilla. Cuma agaknya ni dia nak twist lah, nak rasa coklat. Dia cubalah, tapi saya tak pernah cuba. Lepas tu jangan get back pula saya kata boleh ya, saya tak berani nak cakap boleh 100%. Sebab saya tak pernah makan egg tart coklat. Yang saya makan, you pergilah mana-mana bakery di Malaysia ni, dia hanya ada jual egg custard tart. Ada yang tanya, kalau guna oven dapur gas yang tak ada api atas boleh tak? Zarina Saud tanya. Cuba ya. Tapi jangan terlalu rendah lah. No, jangan terlalu tinggi. Nanti dia tak ada kepanasan di bahagian atas. Ya, so you tahu dia sebahagian lower yang boleh. Tapi bukanlah direct dengan api bawah tu kan hangus pula dia punya paste tu ya. Sebab kalau dia di bahagian atas, you tahu di bahagian tengah, sebab dia tak ada suhu atas tau. Dia tak ada kepanasan atas. So atas dia agak panas dia agak kurang sangat daripada bawah. So kita tak perlu, kita nakkan juga atas untuk nak masak dia punya custard tu. So you rendahkan dia. Jangan tok kat tengah, rendahkan dia sikit.
Okey, ada yang tanya ni. Zati tanya dapat berapa biji semuanya dalam satu bancuhan ni? Berapa ya? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, about 20, 22. It depends on you punya ni. Tapi Size. tapi for egg tarts, dia tak ada kecil-kecil. Dia bukan tartlets dia tart. Dia besar-besar macam ni. Jangan you pergi tukar pula dalam acu kecil-kecil tu yang cheese tart tu. Kata dia rasa lain. Egg tarts dia memang besar-besar ni. Dan dia tak ada saiz besar gitu. Tak ada. Ya, for this recipe yang ada egg custard tart ni, kita tak buat dalam besar. Sebab dia tak boleh naik nanti. Dia punya ni, yang cair ni, custard ni dia tak boleh naik. So dia hanya dibuat dalam saiz-saiz macam ni. Sebab tu you tengok tak ada orang jual egg tart dalam acu besar. Ya, and tak ada pula yang jual dalam tartlets size tartlets tu ya. This is the size sajalah. Cuma Kak Zaida pakai yang rendah sebab I don't have the tinggi. Saya pergi ke belakang sekejap. Saya buka kejap saya punya acuan. I will show you yang dia betul-betul size dia ya. Sekejap ya. Sementara tu Bel layankan comments ya. Bel layankan comments ya. Sekejap ya. Sekejap je. Give me 2 minutes. Okey, Ima O kata saya rasa betul tu Kak Zaidah. Kalau lauk boleh diubah, tapi kalau kuih biarlah ikut cara Chef Zaidah, itu yang terbaik. Kalau tak nanti masuk tong sampah, kan sayang membazir. Betul, in baking you have to use ingredient yang dia punya quantity precise ya, memang kena cukup. Maksudnya cukup, jangan lebih, jangan kurang. Maksudnya if that's the quantity that's been given to you with the recipe, in the recipe, pakai yang itu, okay? Alright, terima kasih Kak Zaidah kongsi rezeki. Sama-sama kita kongsi rezeki ni. Ada yang boleh menjual dah dengan resepi ni. So jadi rakan-rakan di Facebook, reminder again, minta tolong sharekan video live ni ya. Okey. Jamia binti Laje, sedap. Anak suka makan, nak cuba buat kan? Anak budak-budak mesti suka makan egg tart ni ya, sebab dia creamy, sangat sedap. Okey, Rina Bridal, salam Bella, lambat online. Boleh ke dapatkan resepi? Semoga murah rezeki, buat dengan ikhlas kerana Allah, amin. Thank you. Okay. Ini yang original size dia. Can you see the difference? Nampak tak tinggi dia? Ini originalnya, ya. Yang ini dia tinggi, yang ini dia rendah. Ini original dia. Saya tak ada banyak ni acuan ni, ya. So sebab tu saya tukar ke ini. Sebab kalau you pakai ini dia sedang cantik. Dia deep sikit. Ya, yang ini dia agak tu ya, kalau saya tunjukkan. Nampak tu? Beza dia, ya. Ni rendah dan ini tinggi. This is the original egg tart punya acuan. Nampak? Tu. Okay, so bila you buat yang tinggi sikit, so dia punya egg, dia punya custard tu, egg custard tu, dia lebih banyak sikit berbanding dengan yang ini. I see. So rasa dia lagi sedap lah kalau you pakai yang macam ni. Yeah? So jadi egg tart dia lagi, dia punya custard tu custard tu yang the buat custard dia salt tu, barulah puas kita dapat rasa. Puas sikit. Tadi saya dengar Portugis tadi, apa Portugis tart? Okey, dia tanya sama ke dengan Portugis tart? Lain. Portugis tart. Portugis tart dia tak pakai sweet paste ni ya, dia pakai pastry. Right. Dia flaky. Yang pastry punya, yang layered lah, ada layered. Macam layered pastry. Puff, yes, that's the right name. Puff pastry. Betul. Hazlin Azma, pastry tak perlu bakar je. Maksudnya bakar dulu. Bakar sekali dengan filling dia. Dengan dia punya ni, custard dia. Ni jangan bakar dulu. Kalau you bakar dulu, nanti tak masak pula ni. Nak tunggu ni masak kan, pastry you hangus pula kan. Brown sangat. Right. Sedap lah. Ya. Okey, Afi Azizi, Kak Zaidah boleh letak fruit atas tak telur tak? Tak boleh. Tak, you nak letak okey. Egg custard tart. Okey, you kena faham ya. Egg custard tart. Fruit tarts. Normally fruit tarts, tak apalah, saya bagi some tips. Saya tak bagi resipi. Tapi kalau you nak buat fruit tarts, you pergi ke bakery, you pergi beli instant custard. Instant custard. You kena faham ya. Ini custard lain, ni custard telur kita masak. You just buy powder instant custard. Instant custard tu maksudnya powder tu you letak dia dalam mangkuk, you hanya tuang susu sejuk ataupun air sejuk. You just kacau, dia terus jadi custard. Normally bakery dia akan buat itulah filling tu, dia akan letak pada kulit yang dah masak. You masak dulu ni sampai masak.
Kemudian you letak instant custard yang you dah jadikan dia custard, you picit dekat dalam. Lepas tu you taruhlah buah. Tok buah, kemudian you glaze dia dengan glazing gel. Kemudian you terus boleh makan atau terus boleh jual. Okay, kita ada problem sikit. Bukan, dah habis 1 jam habis. dekat Instagram. Sekejap, ya. So kita live balik. Besarkan sikit ni yang dia sudah Ada yang bertanya di Instagram tadi sebelum saya tutup, saya nampak ada yang bertanya berapa cm dia punya diameter. Sama je, you pergi bakery, dia memang standard size. Dia memang besar-besar macam ni. Jadi size dia kecil lagi. And then this standard size ya. Saya pun tak tahu ni berapa cm ni, tapi samalah. Tengok tu buka dia sama. Ya, cuma dia tinggi kan dah. Normally kalau you pergi bakery samalah, melainkan kalau you keluar daripada luar negara lah. Ya, kalau kat Malaysia will be standard size ya. You pergi Yen ke, you pergi Yummy ke, you pergi tu, this is the only mall yang dia ada, yang dia jual. So dia lebih kurang 7 cm. Ya, 7 cm ya. Kita ukur tau ni nampak. Nak bagi you tau. Okay, kalau yang ini about 7 lah. Ya, 7. Dia lebih kurang buka dia tu lebih kurang sama ya. Cuma 7 cm. dia tinggi dan rendah. Tinggi ada untuk resepi lain, rendah untuk ada resepi lain ya. Ada yang bertanya, tart ni tahan berapa hari Kak? 3-4 hari saja di luar ya. Kalau you put dalam chiller, dia akan basah, dia tak sedap. Dia tak sedap ya. Kalau you put dia at room temperature dalam 3 hari. Hari ketiga dia akan kering, dia akan crack. Kalau you put dalam chiller boleh, tapi custard dia ni nanti akan ada air. So when you makan, dia akan ada lubang-lubang kat dalam. Right. Ini yang saya ni, yang tukang host ni mengadap kat Zaidah ni. Saya pun student kat sini. Jadi saya pun faham, alhamdulillah, tahulah. Lepas ni dah boleh buat dah ni. Kalau you nak tahu dia jadi tak jadi, bila dia dah masak, you patahkan dia, there is no hole dekat dalam. Right. Lubang-lubang. Kalau ada you patahkan dia lubang, bermakna custard you tak jadi. Tapi orang pun tak tahulah, orang pun makan je. Rose Karman kata salam sayang dari Singapore Kak Zaidah and Bella. Salam sayang back to you. Betul ikut ajar cara Kak Zaidah. Cikgu ajar ikut, jangan inilah macam-macam. Faham. Bukan apa, dia pun nak tahu juga ya. Betul. Cuma Kak Zaidah cuba beritahu you all. Sebab you, kalau you tengok kita punya inti dia ni ataupun filling dia ni, you tengok dia air nampak. Dia bukan pekat macam krim. Can you see? So you be careful ni. Ya, kalau silap-silap air bulan ni tak jadi tau. Ya, tak jadi dia maksudnya bukanlah kata tak jadi you tak boleh makan, you can makan. Cuma texture of the custard ni. Ya, bila you bakar dia akan ada lubang-lubang nanti. Bila lubang tu itu yang berair. Dia macam pecah susu dengan telur dan air ya. Okey, Rohaya Roy Rahman, bahan-bahan custard tak ada ke? Okey, boleh tengok refer kepada komen yang saya pin tu. Okey, Kak Zaidah repeat lagi sekali lah. Sementara kita nak tunggu custard kita masak, tart kita masak, saya repeat sekejap saya pusingkan balik. Sebab apa ni, rupanya dia belakang dia suhu dia lebih panas daripada depan. Saya akan pusing sikit dia tray. Nampak tu? Citizen kata brand Farm Cow pun ada UHT full cream. Tak kisahlah, UHT ni tak kisahlah apa-apa. Okey. Ya? Jangan pakai fresh milk ataupun susu tin. Lain tau tekstur dia. Ya, kalau yang macam HL. HL yang HL, kalau ya? merah tu janganlah, tu dia punya rasa tak sama tu. Dia punya dia sebab dia dah ada formula dia. Lain ya. So you pakai ni je. Tak padan dengan rasa ini pun senang nak dapat ni yang sebenarnya. Ya, yang HL tu lagi susah kot dah dapat daripada ni. Yang ni kedai-kedai kuncit mamak apa ada ni. Ya. Alright. Aruz S Darmo, Assalamualaikum. Thank you so much share resepi, saya minat masakan anda. Saya dah cuba lemak padang, sedap. Kan? Dekat kedai ni bukan padang lemak saja. Lemak kita tak buat lah, bukan kedai makan kan. Tapi kita ada rendang padang. Rendang padang. Okey, kita punya showroom buka daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang ya di Puchong. Alright. Tu ada yang bertanya kedai Kak Zaidah kat mana? Di Puchong ya. Okey. Bila you Google ataupun Waze, just type Simply Sugar Baking Studio, insya-Allah jumpalah kita. Okey, kita ada dekat situ. Alright. Nanti dia akan lead you right to our door. Okey. Halimah Yusof, nak alamat kedai boleh tak? Okey, alamat tu nanti kita akan letakkan di kita punya bio so that you boleh tengok. Alright, Razia Hassan, follow the ingredients and instructions, insya-Allah menjadi. Okay. Betul. Kak Zaidah repeat balik recipe for the tu. Harap you boleh double check, triple check.
Okay. Sebab egg tart ni you tak boleh simply agak-agak lebih kurang tak cukup barang you tambah-tambah tak boleh, nanti tak jadi ya. Okay, I will repeat. Untuk sweet paste dia ataupun patty sucre dia ataupun you panggil apa ni ya, dia punya ni kita panggil sweet paste ya. Okay, kita guna 400 gram tepung gandum. Okay, 400 gram tepung gandum. Saya pun dah lupa tidak. 400 gram tepung gandum, 120 gram gula icing, 250 gram butter, 2 biji kuning telur, 1 biji putih telur dan sedikit vanila. Okey, saya repeat lagi sekali. 400 gram tepung gandum, 250 gram butter, 2 biji kuning telur, 1 biji putih telur, 120 gram gula icing dan sedikit vanila. Okey, untuk egg custard filling dia 560 gram. Saya repeat dia sebab tadi ada yang terbalik. Kan jadi cair pula kan. 560 gram susu kotak UHT penuh krim, 6 biji telur grade B, 1 sudu teh vanila, 320 gram gula custard ataupun gula pasir halus pun boleh ya. Alright. Saya repeat lagi sekali. 560 gram susu penuh krim UHT, 6 biji telur, 1 sudu teh vanila, 320 gram gula. Okey. Dapat dah semua bahan-bahan dia? Alright. Okey. Nah, untuk nak tahu dia masak tak masak, bila you keluarkan dia, you tarik sikit dia macam ni, you cuba goyangkan sikit. Kalau sekiranya dia bergegar, bermakna kita kena biarkan sekejap lagi dalam oven ya. Sikit lagi, about 5 minutes lagi ya. So dia punya gegaran tu maksudnya dia bila you nampak dia gegar tak masak. You jangan cocok-cocok pula dia ya. Nanti jatuh. Bukan. Kadang-kadang ada orang kan dia cocok untuk nak tahu masak tak masak. Dia tak boleh sebab dia custard. Dia cocok dia akan melekat ni pada you punya lidi ya. Alright. So you just goyang dia. Kalau dia still bergegar kat tengah tu, you tunggu sekejap. Ya, you until you keluarkan dia tak goyang ya. Tu bermakna custard dia masak. Lagi 5 minit. Okey, ada apa-apa yang saya perlu? Assalamualaikum Zaidah. Saya nak tanya, Portuguese tart dengan egg tart filling ni sama ke? Sama je. Cuma Portuguese tart you bakar dia api panas lagi. Sebab pastry, dia pakai puff pastry, you kena bakar dia tak boleh 150. Puff pastry you kena bakar dia 190 hingga 200 baru dia jadi. Ya, kalau tidak 150 dia akan jadi minyak. Dia akan jadi berminyak-minyak. The puff, the pastry yang in between the layer tu dia akan melt. So you need dia api yang besar untuk tu. Sebab itu Portuguese tart atas dia tu you nampak kan kadang-kadang macam terbakar sikit kan? Burn sikit. Burn sikit sebab dia perlukan panas ya. Suhu dia tinggi. Tak macam ni tak boleh. Ini kalau you tinggi sangat sekarang, pastry dia hitam pula ya. Sweet pastry hitam tak cantik lah. Okey. Jadi pencerahan Kak Zaidah ni dah boleh jawab dah ni. Ina Dina punya soalan ni. Dia kata dia tanya pastry tu boleh tukar pada kulit puff tak? Because filling dia lebih kurang sama. Suhu dia you kena bakar tinggi ya. 190 to 200. Alright. Fitria, the bottom pastry tu boleh simpan in fridge bila nak bake baru pakai. Boleh. You boleh buat one day, you boleh buat beforehand ya. You boleh buat one day beforehand, 2 days tak apa. Tapi janganlah you dah buat macam ni lama-lama sangat dalam sila. The pastry tu you boleh simpan dalam tu. Masuk dalam plastik, just simpan dalam fridge. Ya. Okay, JK kata chef, can you use this pastry's recipe for pineapple tart? Pineapple tart tu apa tak? Tak boleh. Okay, pineapple tart tu yang tak nanas tu ya? Tak nanas yang biskut tu ke ataupun pineapple tart yang kalau if you want to do pie? If you mention pineapple tart is pineapple tart. Tak nanas. Tak nanas tak boleh. Different. That one is cookies ya. Itu lain. Itu biscuit lain. Salina Sabtu tanya, egg tart ni boleh di-frozenkan ke or best to eat freshly baked? Dia kena frozen tak boleh lah puan ya sebab dia berair ya. Dia berair. Yang boleh frozen is dia punya ni shell. Ni boleh. Ya. Tapi dia punya filling ni tak boleh lah rasa Kak Zaidah sebab dia tak sedap. Dia kena makan lembut waktu dia keluar tu, hilangkan panas baru sedap ya.
acuan berapa inci ya Rosni Mahmud? Inci 2.75 inch. Sentimeter adalah 7 centimeter. Dia lebih kurang. Alright. Kalau you pergi kedai, dia size dia macam ni je. Normal size. Jangan beli yang besar tu, tak ada egg tart pun yang besar macam tu ya. Egg tart semua this size ya. Okay, berapa minit? Bakar 20 hingga setengah jam. Depends on your oven. Kita punya pun dah nak siap dah ni, okey? Dah nak siap saya punya tartnya. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah siap tart kita. Baunya masya-Allah. Semerbak harum satu studio. Dah sedap baunya. Can you see? Nampak? Saya goyangkan ini, dia tidak bergoyang. Nampak tak? Nampak? Alright, dia tidak bergegar. So bermakna dia masalah ni. Jangan you pergi cocok-cocok pula dia. Ya? Sedapnya. Sedap. Bau dia sangat-sangat sedap. Ya? Sedap. Dia butter dengan vanilla. You can use vanilla yang sedap lah. Ya? Ready dah ni. Okay, so pastry. Ada yang tanya, Kak Zaidah perlu bakar dulu ke tak? Pastry tak perlu. Saya tak bakar pastry-nya. Ya? Kak Zaidah tadi pastry-nya masih mantah lagi. Saya letakkan ni terus bakar. Ya? Nanti you tengok saya keluarkan daripada acuan. Dan you can see dia brown cantik sampai ke bawah. If you bakar dia dulu, nanti by the time you nak tunggu custard dia masak, dia akan jadi lebih coklat sangat nanti ataupun garing sangat. Tak sedap lah. Ya. Okey, Bam mungkin boleh fokus sekejap kat sini. Boleh. Okey, kita dah siap kita punya egg tarts. There you go. Okey, Kak Zaidah tak ada paper cups yang sama size dengan dia. I have yang besar sikit, ya. So tapi tak apalah ya. Kalau perempuan nak berniaga jangan pakai macam ni. You get another yang smaller one ya. Ni besar sikit. So bila tenggelam sikit. Dia tenggelam. Dah lah kita pakai acuan dia rendah, ya. Kita pakai pula besar sangat dan dia tenggelam, tak cantik ya. Okey, now saya nak keluarkan yang ni. Okey, saya ada acuan tak telur tu tapi tak pernah pakai. Nanti cuba resipi Kak Zaidah. Ya. Make sure letak butter dulu dekat dia punya acuan tu. Ini resipi bakery tau ya. Okey, so now nampak saya keluarkan. Nampak tu? Dia pun tak melekat di acuan. Ini yang kita buat tadi tau dia. Perempuan tengok sendiri saya buat tadi. Ni nampak tu? Saya keluarkan daripada acuan. So make sure butter tu all over dekat acuan tu so that dia tak pun cantik coklat. Dia tak melekat. Pastry dia pun cantik. Pastry dia pun cantik. Tak adalah hitam sangat. Just nice for kita nak makan dengan custard tart tu ya. Egg custard tu. Alamak, dah nak habis ke? Baru masuk live. Jus Milin kata dah habis sayang. Sorry, okay. Nanti kita save live bila tengok daripada awal, okay? Zalia Hashim, sorry cikgu, maaf nak tanya, ada acuan aluminium boleh guna? Boleh juga, cuma aluminium dia tinggi. You nak buat dia susah. You nak buat pastry tu susah kalau dalam aluminium. Sebab aluminium, when you touch dia akan mengikut. So bila you macam mana you nak buat pastry tu di bawah, ya, you nak ratakan dia, nanti dia bentuk dia dah jadi lain. Sebab dia tak boleh diusik-usik aluminium ni. Dia kena untuk pour boleh. Untuk kita nak buat pastry dia akan mengempor-ngempor nanti bentuk dia. Habibah tanya, masa bakar pakai kipas ke oven? Kalau ada kipas, you just pakai kipas. Ya, saya punya oven ni tak ada kipas, tak ada tepung ya. Zabarjan Ashraf Khan, salam Zaidah, apa khabar? Sihat? Ini sihat. Kak Maria dari BBU, jiran lama. Ya Allah, lama ni tak jumpa Kak Maria kita. How are you? Jumpa lawa lagi ke? Alhamdulillah jumpa kita di apa? Tapi mengelat, kita tak nampak dia. Dia nampak kita nampak kita mengelat ni. Okey, ni yang lama kawan baik saya ni dulu, ya. Okey, dah siap kita punya tart. Okey. Ini salah satu tart yang saya jual di bakery saya dulu ya. Quite famous juga this tart ya.
Okey, dah siap tak kita? Sedap ya. Cuma casing dia je ya. Dia punya ni agak lain sikit, besar ya. Dia sepatutnya taklah tenggelam macam ni. Tapi apa yang ada saya kat Zara guna je lah apa yang ada di kedai di studio kita lah. Alright. Okey, Haryani Harun, terima kasih resepinya baru tahu, senang rupanya. Kalau saya buat nak pakai aluminium disposable yang kecil-kecil je lah. Dah makan buang tak payah cuci. Cuma now when you use aluminium, you nak bentukkan dia tu be careful sebab dia akan nanti beralih shape. Biasanya aluminium ni you hanya buat benda yang you tak perlu pegang dia punya side. You pegang dia akan beralih bentuk dia aluminium. Dan you tak boleh balikkan ke shape asal ya. Itu aluminium lah. Okey, kalau ada acu belilah, pakai je lah acu ni. Alright. JK tanya, Chef, any difference between full cream and heavy cream? Adalah. Heavy lah. Okay, so it's heavy best tu dia thick, dia pekat. dia thicker than the that is normal heavy. full cream. Heavy biasanya tak manis. Dia memang rasa creamy lah. Dia pekat, dia thick Super cream. creamy. Itu beza dia lah. Mesti ada beza, lepas tu nama dia lain. Nuraini Abdul Rahman kata dah lama cari resepi ni, baru dapat. Siaran terus menerus, suka sangat-sangat. InsyaAllah saya akan cuba. Cuba tahu, jangan tak cuba. Sharifah Saharazat kata full cream murah RM4, heavy cream mahal RM17. Itulah differentnya katanya. Ya, bila harga lain, harga dia lain, dia punya rasa, quality semua tak sama. Tapi kegunaan dia pun tak sama tau. Dia tak boleh guna juga. Ada certain recipe boleh pakai, ada certain recipe tak boleh pakai. Alright, ada orang yang bertanya pasal shelf life tarts ni. Vanna Ho tanya, how long the tarts can keep? 3-4 days only. Okay. Dia tidak mold tetapi dia akan crack. Dia akan crack pada dia punya custard ni. Dia get dry, dia akan crack. Itu je. Okay. Tapi boleh makan lagi lah. Cuma tak cantik. Alright. Kak Zaidah, kulit tak kena bakar dulu ke? Oh tak? Tidak. Tak perlu bakar ya. You tengok saya bakar tadi together with the, kalau you bakar, sebab ini bukan tart yang cheese tart tau. Cheese tart you kena bakar dulu, different. Sebab itu you kena belajar. The different tart, different cara membuat dia. Kalau you buat yang cheese tartlet ataupun cheese tart, you kena bake dulu shell dia. Sebab you tak boleh bake together dengan cheese filling on top. Nanti cheese filling tu 10 minit, you punya shell tak masak. But this custard is different. Dia bakar more than 10 minutes. Dia bakar roughly about 20 to half an hour. Yeah? So if you bakar dulu the shell, nanti what will happen is shell dia akan overcook. Keras pula nanti. Yeah? So you bakar together with the tart. With the tart pula. With the banyak sangat explanation. Custard filling. With the custard filling tu. Okay. Sebab custard filling need about 20 to half an hour to cook dia. So kita cook lah together dengan tu, jadi dia together lah dia masak. Kan? Cik Nur Tema, susu sukat gram kan? Oh tak, susu gram is it? 560 grams. I see, sorry. 560 grams. Right. Okay, gram, okay? Okay, gram, betul. Okay. Walaupun resepi ni resepi early 90s pun masa tu dah ada grams. So kepastian kita pakai gram. Grams ya, saya pakai grams. Alright. Ina Haji Ahmad tak nak buat kelas PJJ untuk tak telur ni ke? Tak yalah, ni dah ada. Pakai je resepi ni yang kita bagi ni. Sama. Kenapa nak bayar saya pula? Saya dah bagi percuma ni. Right, okay. Alright, okay. Alright, sebab okay, ada yang bertanya because dekat komen yang kita pin untuk resepi, dia letak 560 ml. So jadi instead of ml, kita change to gram ya. 560 gram UHT full cream, okay? Alright. Actually, grams dengan milliliter dia tak banyak beza. Just a few points je. By points berapa je. So tak ada masalah. Don't worry about that. Rosni Mahmud, Kak Zaidah nanti ajak apple pie ya. InsyaAllah. Okay. Ada a few more pies yang saya nak ajak, tapi nanti dulu ya. Kita tunggu turn, take turns. Berapa suhu again soalan untuk bakar pastry? 100, 150, 160, 170. Jangan lebih daripada tu ya. Kalau lebih daripada tu, kita takut nanti pastry dia akan hitam lah ya. Okay, so dan lagi satu tips dia ya. When you pour
kita nak letak inti dia ni ataupun filling dia ni, kalau boleh jangan kena pada dia punya pastry. Dia letak dia cantik-cantik kat tengah, jangan sampai sembunyi ni. Sebab kalau dia penuh tepi ni dengan filling ni, nanti bila you bakar dia akan hangus kat tepi ni sebab dia ada telur dengan susu, dengan gula. Dia rasa nanti dia tak cantik. Ya. Okey. Masa tuang tu berhati-hati, tuang just nice dekat dalam dan masa kita nak masukkan dalam oven tu janganlah sampai tumpah ruah pula. Ya, kalau tumpah melempah pada dia punya pastry tepi ni ataupun pada dough tepi ni, nanti bila bakar yang sini semua nampak macam coklat. Padahal dia belum masak lagi. Oh, maybe kita boleh tunjuk Kak Zaidah. Ini pun ada orang dah request dah, boleh potong tak? Tak tu, nak boleh tengok isi kat dalam. Tak nampak pun sebab dia putih tu. Tak apa, kita tunjuk macam mana dia. Kita boleh tunjuk juga macam mana dia punya keadaan masak tu kan. Kak Zaidah kan. Saya tunjuk sekarang. Mari. Oh, betul. Ya. Lawannya pinggan, I like. Sharifah Gaimin kata. Okey, Kak Habibah tanya kena jual berapa satu biji? Berapa harga satu biji estimation ni Kak Zaidah? RM1 lebih hingga RM2. RM1.80 hingga RM2. Dulu zaman untuk sebiji. saya jual 80 sen je. Tu tahun 2000. Berapa tu? Tahun berapa tu? 2000 berapa ya? 2000? No. Tahun berapa ya? 1990-an. 80 sen je dulu. Sekarang tak dapat sekarang lagi. tak dapat double lah. 80 sen. Doublekan dia. Okay, this is the one yang kita baru saya nak set pinggan ya. Saya nak potong. Right. Ini yang saya baru keluarkan daripada acuan. You look at that, dia punya custard tidak jatuh, tidak apa ya. Dia punya ni pun just nice, tidak terlalu brown dan tidak terlalu pucat ya. Sebab tu saya kata you tak payah bakar dia dulu. Kalau you bakar dia dulu nanti dia jadi keras pula. Sebab you kena double bakar dia ya. Kita tunggu piring untuk saya nak potong ya. This is very nice, sedap sangat. Cubalah resipi ni. Hari ni dia boleh buat sebab bahan-bahan dia bukannya susah sangat ya. Tidak ya. Nanti dua-dua menghilangkan ini. Cuba menghilang. Saya akan potong. Boleh Pen? Tunjuk ni Pen? Boleh, come. Ooh, so nice. Tu. This is how dia punya rupa di dalam. Dia tidak ada lubang ya. Kalau dia ada lubang bermakna custard you tak jadi. Bukanlah kata tak boleh makan, tapi dia tak jadi. Maksudnya dia masak pun tak cukup lah. Bukan tak cukup, dia ada air. Dia dah masa you penyediaan yang pertama tu dia banyak bubble. Ya, so nanti dia akan berair. Bila berair dia tak tahan lah, ya. So this is the one, ni yang betul ya. Nampak tu custard dia cantik. Kalau you buat dalam acuan yang tinggi ataupun yang lebih dalam, custardnya akan lebih banyak, dia lagi cantik. Ni Kak Zaidah punya acuan dia tak tinggi sangat ya. Okey, nampak tu. Tinggal nak ngap aja. Very nice, sedap. Ya. Jadi boleh buat dekat rumah. Okey, dah dapat resepi ni. Boleh cuba. InsyaAllah budak-budak suka ni. Sebab apa dia rasa susu. Ya. Zaharia Osman kata lepas ni suruh Bel makan and buat komen. Kejap lagi Bel. Kalau komen. Boleh, kejap lagi kita pergi ke sana. Buat masa kita baca komen dulu. Sikit lagi ni, sikit je lagi. Salam Kak Zaidah. Saya dah cuba buat nasi ayam penyet. Memang best resepi Kak Zaidah. Alhamdulillah. Thank you so much. Suka susu dalam gram ke ml? Dalam gram ya. Anissa Muhammad tanya. Alright. Okay, ada yang terlepas is okay. Nanti kita savekan live video ni. Nanti boleh tengok daripada awal. Alright, hold on tight. Dan kita akan sharekan full recipe melalui postings ya. Cantik serving plate tu. So classy, Zainal Arifin kata. Thank you my dear. Okay, favourite ni. Betul, favourite. I dulu pun masa kecil-kecil kan. Masa kecil ingat lagi. Masa kalau kita pergi bakery ni yang kita selalu beli. Budak-budak memang akan cari ni dulu. Kalau dia nampak ni, dia memang tekam yang ni dulu.
Nur Syahira Yazid, kalau nak jual RM berapa satu tart? Around RM1.80 hingga RM2. Okay, untuk saiz yang ini yang kita buat hari ini, RM1.80 hingga RM2 sebiji. Okay. Nursia Othman, salam Kak Sada, ada resepi lauk rawon, saya dah lama tunggu. Nantilah saya nak pergi cari buah dia tu. Okay, hold on tight. Doa-doa moga dalam minggu ni mungkin ada kot kita Tak cuba ada, tak keluarkan. ada. Oh, tak ada. Kak Zaidah. Okay. Buat Alright. warna hitam tu. Okay. Alright, baru tengok. It's okay, tak apa. Kita dah habis dah ni. Tapi tu Kak Zaidah pun tengah menuang lagi tu nak masukkan dekat dalam Sebab oven. Kita still hot, kita boleh terus bakar sementara. Ni. Yes. Okay, ada apa-apa soalan kalau contoh you nak tanya, silakan. Azia Yahya, api oven guna atas bawah ke Atas Kak? bawah ya, Kak Zana guna api atas bawah. Yes. Okay. Wow, cantik isi dalamnya. Memang cantik dan sedap. Cantik semuanya. ya, dia tak you tengok ya. You nak tahu dia jadi tak jadi, you gigit dia terus penuh dengan custardnya. Di sini yang jadi betul lah ya. Okay, Mak. Okay, Ainun family pukul guna tangan je lah, tak payah mixer, tak ada bubble. Tak payah. Boleh tak dia tanya? Boleh. Okay. Overbeat ya. Hari ni tu overbeat, but still dia punya outcome is still cantik. Sebab Kak Zana tahu bila overbeat apa yang I nak kena buat. I kena buang semua bubble tu. So there's another tip for you. Main tip kalau you errornya kalau you pukul terlebih. Okay, yang baru-baru masuk ni kita dah selesai buat egg tart. Rafidah Ahmad Rahim, kalau letak cheese boleh tak? Dia dah jadi lain. So kalau cheese itu tart, yang cheese tu lain, tu cheese tart. Nanti cheese tart saya bagi juga. okay. Kak Zara akan bagi nanti rasa cheese tart. Dia cheese tart. Dia bukan satu tart dia boleh buat semua. Ya. Dia lain cheese tart. Adonan dia lain ya. Biasanya cheese tart. InsyaAllah saya akan tunjuk you macam mana nak buat cheese tart nanti. Ya. Cik Nur Tema tanya berapa minit bakar? Dalam 20 minit. 20 hingga setengah jam ya. Depends on your oven. Right. Okay. Okay, ada yang tanya boleh frozen ke? It's best yang ini fresh ya Kak Zaidah. Fresh lah, Okay. Frozen pun boleh lah kot. Cubalah ya. Right. Saya tak pernah pula buat frozen yang ni. Okay, tepung untuk tart berapa gram? 400 gram. Tepung gandum. Boleh tengok yang komen yang saya pinkan tu dekat bawah. Dan brand yang Kak Zaidah pakai adalah tepung sawo ya. Tepung tak sawo je. Saya pakai yang biasa tu. Cap sawo. Kak Zaidah, saya dah cuba buat asam pedas kari. Sedap. Terbaik, sedap sangat-sangat. Ada juga yang komen kata rasa pelik. Tak, tu dia belum masak lagi. Masih dia komen yang rasa pelik tu dia belum masak lagi. Dia masak ni kau dah tahu sedap ya. Memang sedap betul. Salam Puan Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Puan nak request boleh tak ajar buat kishi? Kishi. Kish. Kishi. Wow. Kish. Oh my god, minta maaf ya. Almaklum, kita baru belajar. Kish. Okay, Sheena Marcel. Okay. Okay, Kish Kak Zaidah macam mana tu? Kak Zaidah pun dah gelak-gelak dah ni. InsyaAllah hati dia. Kish insyaAllah saya akan masukkan Kish. Tapi tak tahu bila insyaAllah saya akan masukkan Kish ya. Okay. Kish. Okay, alright. InsyaAllah nanti kita akan cuba. Kak Zaidah kata akan cuba. Okay. Memang ada, saya pun ada dah ingin juga nak mengajar. Bukan ingin lah, saya nak cuba. Saya nak, insyaAllah saya akan ajar buat Kish ya. Okay, alright. Nanti kita akan cuba. Masuk, just leave your comment below your suggestion. Mungkin saya tergagap nak mengajar. Saya tak ada dalam diri saya, mungkin saya boleh masukkan ya. Okay, insyaAllah Kish akan saya ajar. Sheena Marcel, salam Kak Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Boleh sebut lagi bahan resepinya please? Terima kasih banyak. Tak apa, nanti kita dah pinkan ya. Saya dah banyak kali. Okay, dekat Instagram ni. Instagram tak ada, kita tak pin. Tapi kejap je lagi. By this evening you akan dapat full resipi daripada kita. Okay. Alright, gula ayam padang sedap. Cepat je habis seekor ayam, Yaakob Zanaria kata. Besok nak buat lah katanya. Kan. Exactly. Okay. Okay. Cikgu is so cute, happy go lucky, Jalihah Hashim kata. Okay, alright. Thank you so much. Alhamdulillah selesai dah kita punya live. Agak lambat sikit sebab kita start lambat. Harap-harap perempuan dengan boring ya. Tak boring. Tapi hari ni memang sedap resipinya. You should try. You must try this.
Ya, ini actually nak dapat resipi ni pun bukan senang ya. Ini saya jual di bakery saya dulu ya. For those yang student saya lama-lama, they know ya. This is one of the tart yang sedap ni. Ya. Okay, alhamdulillah selesai dah resipi untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak for tuning in. Nah. Janganlah ambil pinggannya, ambil pinggan tak tak boleh. Pinggan tak boleh, ambil tak ni, suruh dia rasa tak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cantik tekstur dia. Look at, oh ya Allah. Dia Tapi dia lembut, ya? rapuh dia punya tekstur dia aku ya. Sebab dia basah. Sedap. Mengimbang masa dulu. Sudah kecil-kecil kan? Kan? Ini resipi lama ya. This is one of Kak Zaidah punya resepi di bakery saya masa di Johor Bahru dulu lah. Tak terkata Okey, cakap dulu. Makan dulu. Makan dulu, kan? Okey, sedap kan? Sedap dia wangi ya, dia wangi just nice ya, rasa butter, rasa buttery. And then susu. you can really taste the custard ya. Custard dia very nice ya. Very soft ya, dia very fine kat dalam mulut kita ya. Kita rasa halus. Custard yang halus. And the filling melts in your mouth. Ni kena cuba ni. Petang ni pun dah boleh cuba sebab dia tak ada pakai apa ya, butter, susu aja and gula. Ya, dia boleh cuba dah dekat rumah lah. Tak terkata apa kan. Giling-giling kepala je lah. Ya. Giling kepala tu bukan tak sedap, dia sedap. Ini menunjukkan remind you all wajib try dekat rumah dengan resepi yang kita dah bagi ni. Okay? Okay. So tak sia-sia tau tengok live hari ni. And then you dapat banyak tips and then one of it tadi pun biasalah bila live, that is the reason why kita buat live Contohnya macam ada error ke apa ke, we experience sama-sama. So that we can share apa yang kita patut buat dan apa yang kita tak patut buat. Jadi pun cantik ya. Yes. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Zaidah. Sama-sama. Naik lagi dah berat saya ni. Okay, thank you so much. Nanti kita chit-chat lagi esok. InsyaAllah. Waktu yang sama. Yes. Pukul 12.30 tengah hari. Okay, set your time. Takut ada yang terlepas tu, make sure buat reminder yang masuk lambat ya. Tak apa, yang masuk lambat you boleh tengok lagi lepas ni. Right. Boleh scroll Okay, ya. terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Have a nice Assalamualaikum day. semua. InsyaAllah kita jumpa esok. Bye.